Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Okey, hari ini kelas sains hari Jumaat 5 hari bulan 2. Cikgu akan sambung bab 1 subtopik 1.4 tajuk penggunaan alat pengukur kejiduan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, so murid-murid boleh tengok PowerPoint ni ya dan boleh rujuk buku teks. Okey, apa maksud kejiduan, kepersisan, kepekaan dan ralat? Okey, kita tengok. Okey, tujuannya, tujuan pengukuran, alat pengukur yang kita guna biasanya berbeza untuk mengambil data apabila kita buat suatu eksperimen. Jadi, untuk kita jadikan ukuran lebih tepat, kita perlu pastikan alat pengukur yang kita guna tu persis dan jitu dalam ukuran panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Kita dah belajar ini kan, ukuran asas. Panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, seterusnya, apa maksud kejituan? Kejituan ialah kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menepati nilai sebenarnya. Maksudnya bacaan yang tepat. Kepersisan. Kepersisan pula ialah kebolehan alat pengukur memberi bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Biasanya kita buat eksperimen, kita akan ulang 3 kali. Okey, supaya untuk dapat bacaan yang persis. Okey. Okey, itu maksudnya kepersisan. Kepekaan. Apa maksud kepekaan? Okey, kebolehan alat pengukur mengesam perubahan yang kecil dalam kuantiti. So, kita panggil dia kepekaan. Seterusnya, penggunaan alat pengukur yang betul. Kita biasanya dalam tingkatan 1, kita akan mengukur alat-alat digunakan untuk mengukur panjang, menyukat jisim, mengukur masa, menyukat suhu dan menyukat arus elektrik. So kita nak lihat apa alat yang digunakan untuk menyukat 5 kuantiti asas ni. Okey, lagi satu tertinggal, menyukat isi padu air, tambahan tu. Okey, apabila kita nak ukur panjang, apa alat kita gunakan? Nampak tak gambar ni kan? Selalu kita guna untuk mengukur panjang. Okey, so apa dia panjang? Ialah jarak di antara 2 titik, iaitu ukuran dia ya. So panjang unit kita dah belajar, unit SI dia ialah meter, M. Selain meter, kita boleh guna unit yang lain. Contohnya, milimeter, simbol mm, sentimeter, cm dan kilometer, km. Ini ukuran panjang. Okey, dan ini alat dia yang kita guna untuk ukur panjang. Kita biasa tengok kan? Okey. Okey, next. Cara mengelakkan ralat. Okey, bila kita buat ukuran, kita ada ralat. Yang ini kita panggil dia ralat paralaks. Okey, ralat paralaks maksudnya kedudukan mata kita bila kita buat bacaan, dia mestilah tegak ataupun berserenjang. Okey, untuk elak ralat paralaks. Okey, ini daripada deria mata kita. Nampak? Mesti lurus bila kita buat bacaan. Tak boleh sengit kiri atau kanan. Okey. So, ini ya ralat paralaks wujud disebabkan kedudukan mata yang tidak betul. Okey, bila kita nak menyukat jisim. Okey, ini dia neraca dia. Neraca dalam makmum akan dapat tengok nanti. Okey. So, jisim, apa dia jisim? Ialah kuantiti jisim yang terkandung di dalamnya. Okay, unit SI bagi jisim yang kita dah belajar sebelum ni iaitu apa? Kilogram. Simbol dia kg.
Contoh alat pengukuran yang digunakan pada zaman-zaman dulu, kita guna satu alat. Pernah dengar tak? Kita nama dia dusting. Okey, tu dusting. Okey, tu next. Mengukur masa. Okey, mengukur masa kita tahu lah. Ini apa nama dia? Okey, jam. Jam apa? Jam randik kan? Okey, so unit SI bagi masa ialah S. Apa S? Saat. Unit lain, minit, jam, hari, bulan, tahun, dekat dan sebagainya. Awak dah tahu kan, kita cikgu dah suruh buat lengkapkan latihan pada hari Isnin. Maaf, hari Rabu. Okey. So ini ukuran masa. So jam randik dapat ukur masa dengan lebih tepat. Ini jam randik lah. Okey. 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, yang ini ialah alat untuk ukur arus elektrik. Okey, so alat ni namanya ammeter. Digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam suatu gitar elektrik. Okey, next. Okey, kita awak dah tahu sebelum ni ya, dalam buku teks. Ada dua jenis ralat. Ralat sistematik dan juga ralat rawak ataupun ralat paralaks tu. Kita akan lebih tahu lagi lanjut tentang dua jenis ralat ini. Okey. Okey. So next, ni tambahan. Bila kita nak ukur isi padu air pula, kita guna satu jenis radas makmah. Siapa tahu apa nama radas ni? Apa nama dia? Silinder penyukat. Okey, so silinder penyukat kita gunakan untuk sukat isi padu air. Okey, macam mana kita nak buat bacaan dia? Untuk elak ralat paralak. Ingat ralat paralak lebih melibatkan mata pembaca, mata awak bila kita nak buat bacaan. Dia mesti lurus. Nampak? Ni nampak lurus ni. 12 ml. 12 mililiter. Okey, dia tak boleh ke atas, dia tak boleh ke bawah. Mesti berserenjang. Okey, itu bila kita nak sukat isi padu air. Okey, ini alat-alat yang lain pula. Okey, yang mana kita buat ukuran yang lebih tepat. Okey, ini alat-alatnya. So, kita akan perkenalkan alat ini satu per satu. Okey, untuk ukur panjang, untuk ukur jisim, untuk ukur masa dan untuk ukur suhu. Dan satu lagi arus elektrik. Okey. Okey. Nak ukur panjang radas yang lebih jitu, lebih tepat, kita guna dua jenis ni. Angkut vernier dan satu lagi tolok skru mikrometer. Awak akan tengok dia lebih jelas bila kita masuk makmal nanti ya. Okey, angkut vernier yang ini. Ini angkut vernier. Okey, yang ini bawah ni pula ialah gambaran tolok skru mikrometer. Okey, ini dia angkut vernier. Okey, ini. Okey, angkut vernier ni kita guna apa fungsi dia? Dia diguna untuk ukur ketebalan, tebal ataupun diameter luar atau diameter dalam satu objek. Okey, yang lebih tepat. Okey, bahagian bacaan dia 0.01 cm atau 0.1 mm. Okey, sebab itulah angkut vernier ni dia lebih jitu bila kita buat ukuran panjang berbanding menggunakan pembaris. Next. Okey, ini cara bacaan angkut vernier. Ingat tengok betul-betul ya. Angkut vernier dia ada dua skala. Okey, dua skala. Yang panjang ni ya kita panggil dia skala utama. Okey, yang panjang ni. Okey, 0 sampai 6 ni skala utama. Dengar. Okey, yang pendek ni, ni kecil ni 0 sampai 10. Ini kita panggil dia skala vernier. Skala vernier. Ukuran dia, cara bacaan dia tengok. Mula-mula kita tengok skala utama dulu. Skala utama yang belah dalam ni. Yang belah luar ni 0, 5, 10 ni skala vernier ya. Okey, kita tengok skala utama. Dia 2 titik perpuluhan ya. Okey, kita tengok sini. 3, 3.1, 3.2. Yang menghampiri kosong kat bawah ni. Nampak?
So kita ambil 3.20. Nampak? Sebab 2 titik perpuluhan. Tambah dengan, tengok skala linear pula. Tengok yang garisan dia bertemu atas dengan bawah. Nampak? Kita ambil bacaan tu. Yang mana bertemu garis daripada skala utama bertemu dengan garis skala linear. Itu bacaan dia kita ambil. Nampak? 0 tak sama kan? 1 tak. Nampak ni? Dia sama dengan garis di atas ni kan? So kita ambil lah 2. Bacaannya 0.02. Nampak? Dia 2 titik perpuluhan. 0.02. Tengok betul ya? Lepas tu kita tambah je. Dapat 3.22 cm. Okey. Next. Ini latihan angkuk linear. Okey, so cikgu dah bagilah bantuan. Cikgu suruh awak just tengok dan tulis bacaan dia. Macam ni pak. 0.2. Nampak? Ni 012. Nampak? Okey, ambil 0.20 sebab 2 titik perpuluhan. Tengok bacaan bawah. Ni skala linear dia. Nampak? Okey, tengok garis yang bertemu dengan garis atas. Atas skala utama. So tengok 0, 1, 2, 3, 4. Nampak garis ni bertemu yang atas kan? So 0.04. Jelas? Lepas tu awak tambah je. So yang ini awak salin dalam buku latihan. Okey. Ini sahaja ya latihan dia untuk angkuk linear. 3 gambar ni je. Next. Angkuk linear. Okey, kita masih lagi angkuk linear ya. Okey, dalam angkuk linear memang ada ralat. Okey, juga ada ralat. Okey, ralat sistematik pada angkuk linear. Apa dia? Okey, yang ni ralat sistematik ni dia berlaku pada angkuk linear apabila kita guna alat pengukuran tu dia kurang tepat. Okey, contohnya ralat yang disebabkan kita orang yang melakukan pengukuran tu beberapa kali. Lama angkuk tu dia jadi tak betul bacaan dia kan. So kita guna dia banyak kali. So kita panggil dia ralat sistematik di mana bacaannya dah jadi kurang tepat sebab banyak kali guna. Okey, tu dia ralat sistematik. Ralat sifar bila kita akan dapat tahu apabila angkuk linear tu dua-dua mulut ni nampak ni kita rapatkan. Okey, dia mesti 0.00. Kalau 0.2 maksudnya dia ada ralat sifar. Dia mesti nilai 0.00. Okey, apabila dua mulut angkuk ni dirapatkan barulah kita katakan tiada ralat sifar. Okey, kalau ada nilai, ada ralat sifar. Okey. Next. Okey, contohnya inilah. Awak tengok ni. Okey, angkuk linear. Tengok kosong atas ni skala linear. Atas ni skala utama kan. Tengok kosong bertemu kosong. So, tiada ralat sifar. Okey. So, ralat sifar yang ni pula. Kosong yang ni pula dia ke depan sikit. Nampak? Ke depan sikit daripada kosong yang atas ni kan. Dia ke depan sikit. So ni kita panggil ralat sifar positif. Ralat sifar positif. Nah perlahan-lahan ya. Positif berapa? Tengoklah garis berapa dia bertemu. Garis bawah bertemu dengan garis atas. 0.03. Sebabkan positif kita letak dia tambah. Simbol tambah. Okey, itu ralat sifar positif. Ralat sifar negatif. Tengok beza. Nampak tak beza? Kosong yang bawah ni pula dia ke depan. Nampak? Daripada kosong atas. Yang ini kosong atas ke depan. Yang ini kosong belah bawah pula ke hadapan. Kosong yang atas ni ke belakang. Nampak tak beza dia? Tengok ya. Bila kosong ni belah bawah ni dia ke hadapan sikit. Kita panggil dia ralat sifar negatif. So negatif letak simbol tolak. Okay, next kita tengok garis mana yang bertemu atas dan bawah. So nampak ni ya kat sini kan. So bacaannya ialah 0.06. Okay. Okay, so tambah negatif. Okay, next. Okay, yang ini pula radas yang kedua selepas angkuk linear untuk ukuran panjang. Kita perkenalkan pula tolak skru mikrometer. Ini rupa dia.
Okey, dia juga ada dua skala ya. Yang berpusing ni skala vernier, yang belah dalam ni skala utama. Yang ini rahang dia untuk kita letak objek yang kita nak ukur tu. Okey. Tolak skru mikrometer ni untuk ukur sama ketebalan dan diameter tapi objek yang kecil. Contohnya yang nipis, contohnya sehelai kertas, sehelai rambut. Macam tu. Okey, objek yang sangat kecil lebih tepat guna tolak skru mikrometer sebab bacaannya 0.001 cm atau 0.01 mm. Okay. So, tolak skru mikrometer ni adalah lebih jitu daripada kita guna angkut vernier dan pembaris tadi. Okay. So, paling tepat tolak skru mikrometer. Okay. Next. Cara bacaan tolak skru mikrometer. Okay. Lihat dan faham dengan jelas ya. Nanti ada latihan. Okey, dia ada dua skala kan? Nampak? Ni skala utama. Yang berpusing ni ialah skala vernier. Ya, nampak dudukan nombor dia atas dari bawah ke atas. Okey, skala utama. Baca dulu skala utama. Ni 3, yang ni bawah 0.5. Sama. 2 titik puluhan. So 3.50 unit mm, milimeter. Nampak? 3.5. Bawah ni poin-poin ya. 0.5 ni 0.5, 0.5 ni 0.5. So 3.50 mm skala utama tambah tengok skala vernier. Okey, nombor bilang pada bawah. 30, 31, 32. Tengok yang bacaan garis ni sabaris dengan garis yang mana. Itu bacaan dia. Nampak tak ni? So kita baca 35, 36, 37, 38. Bacaan dia 0.38. Nampak? Kita tambah 0. Okey, 0.38 tambahkan dua-dua dapat 3.8 mm. Boleh? Jelas? Okey, faham kan? Okey, next. Okey. Okey, ini latihan yang kedua. Awak lukis gambar dalam buku latihan ya. Tadi angkut vernier. Yang ini pula tolak skru mikrometer, lukis gambar dan buat bacaan dia. Okey. Okey, sama juga. Macam mana cara nak baca tolak skru mikrometer ni? Kedudukan mata awak mesti apa? Ya, berserenjang dengan garis awak nak baca tu. Lurus. Okey, tak boleh atas, tak boleh bawah. Untuk elak ralat apa? Yes, ralat paralaks. Okey, so yang ni tengok ya macam mana kita nak kenal ralat sifar dalam tolak skru mikrometer. Sama juga macam angkut vernier, kita kena bagi rapat dulu. Okey, bila kita bagi rapat, pastikan kosong, nilai kosong pada skala utama. Okey, berserenjang garis dengan nilai kosong pada skala vernier. Bila dia sama macam ni, maksudnya tiada ralat sifar. Boleh? Okey, kalau macam ni pula, tengok. Garis ni kosong duduk mana? Dia ke bawah. Bila ke bawah, kita panggil dia ralat sifar positif. Nampak kosong tu ke bawah daripada garis ni. Okey, berapa nilai yang berserenjang kat sini? 1. So, positif 0.01. Nampak? Okey. Seterusnya, tengok ni pula. Kosong ni pula dia ke atas daripada garis asal ni. Nampak? Okey. So, kita letak dia atas. So, ralat sifar negatif. Part negatif. Berapa bacaan dia? Tengok sini 0, 1, 2. So 0.02. Okey, so ralat sifar. Okey. So okey, next. Okey, untuk dapat bacaan sebenar, bacaan tolak skru mikrometer kena tolak dengan ralat sifar. Nanti cikgu akan bagi contoh yang seterusnya. Okey. Okey, so next kita tengok. Ini ialah untuk lebih mudahkan lagi bacaan. Sekarang ni kita dah cipta, okey, angkut vernier dan tolak skru mikrometer yang digital. Digital maknanya senang. Tak payah kita nak baca skala utama dengan skala vernier. Dia terus bagi bacaan. Lagi senang.
dan lebih tepat. Kita panggil dia angkut vernier digital. Dan ini pula tolak skru mikrometer digital. Ada nombor terus dapat nilai bacaan. Okey. Yang ni pula cikgu perkenalkan untuk menyukat jisim. Okey, kita guna pula penimbang digital. Lagi senang, terus ada ni nilai. Okey, dan bacaan lebih tepat. Untuk sukat masa. Okey, berbanding kita guna jam randik sebelum ni, kita guna pula jam randik digital. Okey, nampak? Terus ada nombor lebih tepat dan ukur masa lebih cepat. Okey. Ukur suhu. Ukur suhu, kita guna termometer digital. Okey, terus ada nilai bacaan yang lebih tepat dan jitu. Okey, so biasanya termometer ni lebih senang digunakan, banyak digunakan di klinik sekarang kan. Okey, so nak ukur arus elektrik pun sama. Kita perlukan ammeter juga, tapi ammeter digital. Semua menunjukkan bilangan nombor, so lebih tepat. Okey, so ini pula kita dah perkenalkan dua jenis ralat, iaitu ralat apa? Sistematik dan ralat rawak. Tengok bacaan dia. Nampak? Ni nampak. Okey, yang dia jarum kat sini kan, kosong kat sini. Itu panggil ralat lah. Okey. Next. Okey, sini lah kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, ralat sistematik. Yang ni berlaku pada alat pengukur sebab kita guna banyak kali kan. Jadi ralat sistematik. Tengok bacaan jarum tak kena pada sifar kosong tu. So, jadi macam mana kita nak atasi? Kita kena buat eksperimen ni dengan berhati-hati dan sebab itulah kita biasanya buat eksperimen menggunakan alat pengukur yang berbeza. Okey. Ralat rawak lebih kepada ralat paralaks. Bacaan kita, mata kita bila kita buat bacaan. So pastikan apa? Kedudukan mata awak berserenjang. Okey, ataupun lurus dengan bacaan yang awak nak ambil. Okey, so next. Membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Okey. Okey, ada alat pengukur yang sesuai yang tidak dijumpai oleh saintis semasa menjalankan kajian. Jadi apa yang cara terbaik, kita buat anggaran dulu. Okey, macam mana? Okey, tengok. Contohnya bila kita nak cari anggaran luas, okey, bagi sesuatu objek, okey. Unit luas kita dah tahulah meter persegi. Okey, kalau objek tu sekata macam 4 segi, senang. Kita boleh gunakan rumus atau formula kan. Contohnya luas. Apa formula luas? Panjang, darat, lebar. Tapi macam mana objek yang tak sekata, yang berubah bentuk? Contohnya bentuk daun. Bentuk tangan awak, tapak tangan. Macam mana nak cari luas daun, luas tapak tangan? Caranya senang. Kita guna kaedah kertas gerah. Ambil daun, kita lorekkan atas kertas gerah. Ingat kertas gerah kan? Dia bukan kotak. Lepas tu kita kira kotak yang penuh dengan gambar daun tu. Kita bilang dia 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni ya, bilang-bilang dapat 23 kotak. So, luas daun ni 23 cm kuasa 2. Okey? Okey, so anggaran nak buat jisim. Okey, macam mana? Contohnya selai kertas sangat sukar kita nak timbang kan. So kita timbang 100 helai kertas dulu. Kita timbang 100 helai kertas, katakanlah bacaannya 500 gram. So macam mana nak tahu jisim satu helai kertas? So kita guna formula. Kalau 100 helai 500 gram, kalau satu helai 500 bahagi 100 dapat berapa? Ya, 5 gram. Ini ialah cara nak buat anggaran jisim lah. Okey. Okey, next. Nah, macam mana nak buat anggaran isi padu? Okey, senang. Kalau objek sekata macam ni, kita guna formula. Isi padu cuboid, nampak? Tinggi, darat lebar, darat panjang. Dah belajar dalam matematik kan? Untuk objek yang sekata.
Tapi bagi objek tidak sekata, contohnya seketul batu, macam mana nak anggar isi padu dia? Okey, senang cara dia. So nanti kita akan buat dalam eksperimen, dalam makmah nanti ya. Ambil silinder penyukat, nampak ni, isi air dulu, contohnya 15 cm padu. Lepas tu kita ambil batu, ikat dengan benar, kita tenggelamkan. Bila kita tenggelamkan batu dalam air, aras air akan apa? Yes, bertambah. So, macam mana kita nak tahu isi padu batu tu? So, kita boleh buat tolak 23, tolak 15. So, kita boleh buat anggaran isi padu batu 8 cm kuasa 3. Okay? Next. Okay. Sekarang ni kita tengok pula cikgu perkenalkan satu lagi inovasi baru dalam alat pengukuran. Pernah tengok tak gambar ni? Ya, ini untuk ukur apa? Tekanan darah. So, nak mudahkan kalau kat rumah mesti ada. Okay, untuk buat pengukuran kita guna yang ada nombor ni. So, namanya apa? Monitor tekanan darah digital. Okay, so dengan bantuan alat ni kita dapat cek tekanan darah dengan lebih tepat. Kita boleh buat di rumah kan. Okay, so habis tentang 1.4. So ada latihan dan yang 2 latihan tadi buat dalam buku latihan, iaitu latihan dalam bacaan angkut linear dan tolak skru mikrometer. Dan lepas ni cikgu akan masuk ada hantar kuis. Okey, awak jawab kuis tu. Lepas tu awak hantar markah yang awak dapat ya. Okey, itu je. So minggu depan kita akan belajar topik yang seterusnya iaitu ketumpatan. Okey. Terima kasih.